kita yang pertama untuk geografi fizikal untuk penggalan yang kedua merujuk kepada sukatan 3.1 A dan B, iaitu tajuk yang berkaitan dengan cuaca dan iklim. Dalam tajuk ini, untuk 3.1 A dan B, ada 4 perkara yang pelajar dan guru perlu memahami supaya memudahkan anak-anak pelajar kita dan juga guru untuk belajar untuk tajuk yang seterusnya atau untuk menjawab soalan-soalan dalam penggayaan kedua berkaitan dengan bab 3.1. Perkara yang pertama yang perlu diketahui iaitu berkaitan dengan kandungan yang terdapat di atmosfera, merujuk kepada gambar raja di atas, iaitu ada 3 unsur utama yang terdapat di atmosfera, iaitu pertama pelbagai gas, yang kedua uap air dan yang ketiga partikel habuk dan debu. 3 unsur ini merupakan 3 unsur yang paling utama mempengaruhi kejadian fenomena cuaca dan iklim di permukaan bumi. Dan 3 unsur ini juga dia mempengaruhi bagaimana berlakunya terhadap proses cahaya matahari daripada atmosfera yang dipancarkan ke permukaan bumi, iaitu yang dikenali dalam nota di atas. Yang kedua, proses cahaya matahari yang berlaku di atmosfera, di mana 3 unsur ini, pelbagai gas, uap air dan partikel habuk, dia akan mempengaruhi proses pancaran cahaya matahari di atmosfera melalui 3 proses, iaitu pertama proses pantulan, yang kedua proses serapan, yang ketiga proses serakan. Ketiga-tiga proses ini ia akan mempengaruhi kadar penerimaan cahaya di permukaan bumi. Dalam proses pantulan, ia biasanya berlaku terhadap uap air di atmosfera, di mana contohnya cahaya matahari yang memancar ke permukaan bumi apabila melalui uap air, dia akan dipantulkan semula ke atmosfera. Oleh yang demikian, hanya sebahagian cahaya bahangan matahari yang sampai ke permukaan bumi. Manakala yang kedua, iaitu proses serapan. Ia merujuk kepada cahaya matahari yang biasanya diserap oleh 2 unsur utama, iaitu pelbagai gas dan partikel habuk. Dengan kata lain, apabila cahaya matahari dipancarkan daripada atmosfera ke permukaan bumi, maka partikel gas dan partikel habuk yang berada di atmosfera akan menyerap bahangan cahaya matahari sebelum sampai ke permukaan bumi. Ini dengan kata lain, sekiranya kandungan pelbagai gas dan habuk di atmosfera tinggi, maka proses serapan yang berlaku kepada bahangan cahaya matahari daripada atmosfera ke permukaan bumi berlaku dengan kadar yang tinggi. Oleh yang demikian, apabila berlaku serapan dengan kadar yang tinggi, maka sudah pasti 2 unsur ini, pelbagai gas dan habuk, dia akan memerangkap dan menyimpan haba dengan cara tidak langsung. Ini sudah pasti menyebabkan suhu di atmosfera bagi kawasan yang mempunyai kandungan gas dan juga partikel habuk yang lebih tinggi tadi, suhunya akan tinggi. Manakala unsur yang ketiga iaitu serakan. Serakan ini biasanya berlaku apabila cahaya matahari pancarkan daripada atmosfera ke permukaan bumi mengena pada partikel habuk dan debu, maka cahaya tersebut akan diserakkan semula ke atmosfera. Maka inilah tiga perkara yang berlaku di atmosfera sebelum cahaya matahari sampai ke permukaan bumi melalui 3 benda yang terdapat atmosfera, itu pelbagai gas, uap air dan partikel habuk. Manakala yang kedua, kalau lihat pada gambar raja tersebut di sebelah kanan yang ditulis dengan huruf dengan perkataan berwarna kuning, iaitu kesan kepada cuaca dan iklim.
Dengan kata lain, tiga unsur ini, pelbagai gas, wap air dan partikel habuk, kandungannya yang terdapat di atmosfera, ia akan mempengaruhi unsur cuaca dan iklim. Sebelum kita melihat perkara ini lebih jauh, maka kita perlu memahami apa yang dimasukkan cuaca dan iklim. Unsur cuaca dan iklim. Yang dimasukkan unsur cuaca dan iklim bermakna segala fenomena yang berlaku di atmosfera, yang merujuk seperti suhu, yang merujuk seperti kerpasan. Kalau di kawasan tropikal lembat, kerpasan merujuk kepada hujan. Kalau di kawasan sejuk sederhana, merujuk kepada salji. Yang seterusnya merujuk kepada angin, tiupan angin. Yang keempat merujuk kepada kelembapan udara. Yang kelima merujuk kepada proses sejatan. Yang keenam merujuk kepada proses pemeluapan. Dengan kata lain, segala fenomena yang berlaku di atmosfera ini merujuk kepada unsur cuaca dan iklim. Kalau diperjelaskan lagi konsep cuaca dan iklim, maka ada konsep yang paling jelas merujuk kepada cuaca dan iklim. Cuaca bermakna unsur cuaca dan iklim seperti suhu, hujan dilihat, diukur dalam jangka masa yang pendek. Mungkin dalam satu hari, satu minggu atau satu bulan. Manakala iklim pula merujuk kepada unsur-unsur cuaca seperti suhu, hujan dilihat dalam jangka masa yang panjang, iaitu mungkin 15 tahun, 20 tahun. Contohnya, mengklasifikasikan seperti kawasan tadi mempunyai jenis iklim tropikal lembat atau sejuk sederhana. Maka kajian data dipungut, iaitu dalam jangka 15 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun untuk mengklasifikasikan kawasan tersebut iklim jenis sedemikian rupa. Kalau dilihat dalam nota di atas, kesan kepada cuaca dan iklim. Contoh suhu, kesan kepada suhu. Dengan kata lain, partikel gas yang terdapat di atmosfera, dia akan mempengaruhi suhu di atmosfera di kawasan tersebut. Contoh, kalau gasnya tinggi, saya tunjukkan dalam nota tersebut, gas ditunjuk dengan anak panah ke atas gas tinggi, maka sudah pasti kan proses penyerapan bahangan cahaya matahari atau haba daripada cahaya matahari amat tinggi, ditunjukkan dengan anak panah tinggi. Maka secara tidak langsung, suhu di atmosfera tadi akan tinggi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, iaitu juga suhu. Okey, yang nombor 3, suhu rendah. Suhu rendah. Sekiranya kawasan tadi banyak uap air, kandungan uap air di atmosfera, maka proses pantulan bahangan matahari ke atmosfera tadi berlaku dengan kadar yang tinggi. Maka cahaya matahari yang sampai ke permukaan bumi kadarnya lebih rendah. Maka suhu di kawasan tersebut rendah. Maka dalam nota tersebut saya telah terjelaskan 5 contoh bagaimana partikel habuk, bagaimana uap air, bagaimana pelbagai gas di atmosfera boleh mempengaruhi cuaca dan iklim. Persoalannya, dari manakah pelbagai gas, uap air dan habuk tadi berlaku ataupun dibebaskan ke atmosfera? Maka dalam nota saya di bawah ada dijelaskan dengan huruf kuning, aktiviti manusia mempengaruhi kandungan gas, kandungan uap air dan kandungan partikel habuk. Contoh, iaitu aktiviti mempengaruhi kandungan gas contohnya. Iaitu yang pertama, iaitu melalui perindustrian. Dalam perindustrian, pembakaran bahan fosil di industri, maka secara tidak langsung dia akan membebaskan gas yang dikenali sebagai gas karbon dioksida. Secara tidak langsung, ini menyebabkan kandungan gas karbon dioksida akan tinggi. Jadi kalau dikaitkan dengan kesan kepada cuaca dan iklim, maka sudah pasti
apabila kandungan gas karbon dioksida tinggi di atmosfera, proses penyerapan haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari berlaku dengan kadar yang tinggi. Maka suhu di atmosfera kawasan tersebut sudah pasti iaitu suhunya tinggi. Contoh yang kedua iaitu wap air. Wap air contohnya iaitu merujuk kepada bekalan air di permukaan bumi, contoh dalam nota saya di atas. Kalau kawasan tadi mempunyai bekalan air di permukaan bumi yang tinggi, yang banyak, contoh terdapat kawasan tadahan hujan, atau terdapat kawasan sungai, atau terdapat kawasan paya, maka secara tidak langsung menyebabkan proses sejatan berlaku dengan kadar yang tinggi. Ini menyebabkan kandungan wap air di atmosfera tadi juga tinggi. Apabila kandungan wap air di atmosfera tinggi, secara tidak langsung ia mempengaruhi iaitu suhu di kawasan tersebut, dan udara di kawasan tersebut adalah rendah kerana wap air merupakan satu lembapan yang berada di atmosfera. Maka dengan kata lain, yang ketiga partikel habuk dan debu. Ia juga disebabkan akibat aktiviti manusia seperti iaitu proses pembakaran, seperti proses pembinaan, seperti proses kuari, di mana tiga proses ini menyebabkan berlaku pembebasan partikel habuk dan debu. Dengan kata lain, kalau kawasan tersebut berlaku pembebasan partikel habuk dan debu dengan kadar yang tinggi, maka proses penyerapan haba yang dipancarkan oleh matahari boleh berlaku dengan kadar yang tinggi. Jadi sudah pasti kawasan tersebut suhu atmosferanya amat tinggi kerana proses pemerangkapan haba tadi amat tinggi. Oleh yang demikian, apabila kita memahami konsep ini, iaitu konsep ini secara tidak langsung, kita akan memahami peranan tiga unsur yang paling utama yang terdapat di atmosfera, iaitu gas, wap air, partikel habuk dan debu. Ia boleh mempengaruhi cuaca dan iklim di suatu kawasan. Dan ketiga-tiga perkara ini, iaitu gas, wap air dan partikel habuk dan debu, ia terhasil daripada pelbagai aktiviti manusia. Maka dengan kata lain, aktiviti manusia tadi, contoh seperti pembakaran, contoh seperti pelombongan, contoh seperti perindustrian, contoh seperti pertanian, contoh seperti pembinaan, contoh seperti peternakan dan sebagainya, ia akan membebaskan tiga unsur yang utama di atmosfera ini. Dan ini akan mempengaruhi iaitu cuaca dan iklim setempat. Maka secara tidak langsung, apabila kita memahami perkara ini, maka ini memudahkan kita memahami iaitu tajuk-tajuk yang berikut, seperti tajuk penipisan ozon, seperti tajuk pola haba, seperti tajuk kesan rumah hijau, seperti tajuk peningkatan suhu di kawasan bandar melalui aktiviti manusia. Oleh demikian, secara tidak langsung walaupun dalam sukatan 3.1A dan B hanya dijelaskan secara ringkas, tetapi guru dan pelajar perlu memahami konsep ini untuk memudahkan kita belajar berkaitan dengan perubahan iklim seperti mana tajuk yang saya jelaskan tadi, iaitu pola haba, kesan rumah hijau, pemanasan global, hujan asid dan sebagainya. Jadi ini untuk kuliah kalian pertama, untuk pemahaman konsep berkaitan dengan cuaca dan iklim dalam sukatan 3.1A dan B. Dan sekiranya kita memahami tajuk ini, konsep ini, secara mudah kita dapat menjawab contoh soalan yang berbunyi, bincangkan aktiviti manusia yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu di sesuatu kawasan. Saya ulang soalannya. Bincangkan aktiviti manusia yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu di sesuatu kawasan, dan markah diperuntukkan 12 markah. Jadi secara tidak langsung,
kita sudah mampu menjawab soalan ini di mana daripada aktiviti manusia, dia membebaskan 3 unsur di atmosfera, iaitu uap air, gas dan partikel yang boleh menyebabkan berlaku peningkatan suhu di sesuatu kawasan. Contoh, aktiviti yang pertama dalam menjawab soalan tadi, iaitu aktiviti perindustrian. Dalam huraiannya, perindustrian melalui pembakaran bahan fosil, ia akan membebaskan pelbagai gas di atmosfera seperti gas karbon dioksida yang akan memerangkap haba yang dipancarkan oleh cahaya matahari, dan ini menyebabkan suhu di atmosfera tadi meningkat, dan boleh disusuli dengan jawapan-jawapan yang lain. Ini memudahkan kita untuk menjawab soalan-soalan yang dalam tajuk-tajuk akan datang sekiranya memahami konsep ini secara mendalam berpandukan pada gambar rajah yang di atas. Sekian perkongsian kuliah pertama saya untuk semua yang mendengar. Sekiranya berlaku kesilapan, maka perbetulkanlah. Ini hanyalah sekadar perkongsian semata-mata. Dari saya, Cikgu Muhammad Nazir bin Muhammad, Sekolah Menengah Kebahasaan Mulung, Kelantan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.